Business vision. Come again? Business vision. Business vision. Okay. Apa tajuk yang lagi detail? Business vision tu. Siapa yang dah tengok poster? You guys alert atau tidak ada poster sebenarnya? Cuba check. Mana pula telefon kan? Cuba check. Apa yang kita nak bincang malam ni sebenarnya? Sasaran dan penyusunan dan tindakan visi. Alright. So, malam ni saya nak minta bantuan you guys. Boleh tak you guys sediakan calculator? Okay, kita akan buat sedikit praktis malam ni. But I really need you guys to prepare calculator sebab since saya perasan ada few of you yang menggunakan handphone. So kalau you guys pakai handphone, please prepare your calculator. Nanti kita akan praktis lah sama-sama. And also saya nak tengok buku nota you guys ada belum? Boleh tak angkat buku nota? Cuba tengok. Okay, Puan Nadia, Puan Hajar, Puan Nur Aida, Puan Linda, Puan Suada, Puan Ati. Okay, fantastic. So, please take notes nota-nota yang saya cuba sampaikan sebab I know you guys faham, ini adalah apa yang saya nak sampaikan adalah basically through my experience, through my apa yang saya belajar sendiri dan apa yang based on the module yang saya dapat daripada international dan saya ajarkan kepada usahawan lain. Alright. So, kelebihan you guys, saya banyak bawa masuk modul daripada US. Alright. I am head trainer for BNI. Kalau you guys pernah dengar, Business Network International. So I have access to the modules. So saya ambil ilmu tu untuk saya sampaikan semula kepada student-student saya. So hopefully benefits all of you. And business vision. Siapa yang datang sesi last week? Alright. Okay, ramai yang datang. Puan Sakinah, first time join? Ya, saya malam ni first time. Okay, fantastic. Tadi ada Puan Umi. Puan Umi pernah join juga? Last week join? Okay, alright. Awesome. Basically, you guys dah breakdown you punya vision. All this what, where, results and so on. Dah ada dah? Boleh lah. Belum. Alright. So, boleh tak saya nak you guys tulis dekat ruangan chat room. What is the vision? Sebab kita takkan boleh praktis malam ni kalau you tak tahu what is your vision. Ini bukan sesi mendengar, kita nak apply terus. Okay? So, siapa yang ingat nota last week? Boleh tak tulis dekat ruangan chat room? Apa nota last week? Macam mana you nak structure you punya vision? Siapa yang masih ingat? Cuba selak balik buku nota you guys. Alright, tolong tulis dekat ruangan chat room. Kita bantu Puan Sakinah dengan individu yang lain yang mungkin tertinggal nota tersebut. Apa 6 kriteria untuk you structure your vision? Cepet. Kita nak tengok. Alright. What? Betul Puan Suhada lagi? Puan Hajar betul. What, who, result, how, where, when. Okay. Saya bacakan saya punya vision sementara saya nak tengok dekat ruangan chat room ni you guys tulis you punya vision. Okay? Siapa yang tulis dan unmute yourself, for sure saya akan bantu macam mana nak apply the system, the strategy untuk vision you guys pada malam ini. Boleh? Boleh. Sayunya. Boleh ke boleh? Boleh. Alright. Awesome. So now, please jot down you punya vision sambil saya buka music sedikit. Kalau saya tak buka music, saya nyanyi. Itu je. Alright, so please tulis dulu dekat ruangan chat room you punya vision. Dah bawa sana. Main ni, tu ni.
Dah semua? Still tak nampak lagi dekat ruangan Cik Ru? Okey, Puan Nadia nak memudahkan para pengembara atau traveller dapat nutrisi ketika berjalan ke tempat orang melalui platform e-commerce di Malaysia pada 2023. Alright. Puan Nadia. Okay, Puan Nadia, can you unmute yourself? Okay, terima kasih Puan Nadia. Alright, so now Puan Nadia, saya nak tanya, you target kepada traveller, alright, which is good. You are the specific market. Okay. Dapat nutrisi ketika berjalan. Okay. I believe kemudahan sekarang dah banyak untuk mereka dapat nutrisi. Setuju? Ya, setuju. Okay. Tapi in terms of you punya keinginan untuk mereka dapat nutrisi, apa yang you maksudkan tu, ayat tu? Maksudnya macam kalau kita mendaki ke ataupun pergi ke tempat orang yang bukan ada makanan kita ke. Jadi macam EE ni salah satu backup dia orang lah, sebelum orang sampai ke sana dapat jumpa benda lain, dia ada backup makanan dulu, EE ni dulu. Sementara dia nak sesuaikan diri ke tempat tu lah. Macam tu. Okay. Alright, I don't understand. Cuma tadi you cakap traveller. Ni tapi tadi you cakap yang hiking tadi kalau tak silap. Itu kira macam yang orang yang bawa keluar lah, bukan duduk kat rumah. Maksudnya lah. Okey. Saya nak tanya kat sini. Ini kita bukannya kita nak brainstorm sebenarnya. Siapa yang kat sini selalu pergi berjalan? Alright. Kalau you guys pergi berjalan, you guys ada rasa nak memasak tak? Kalau kita ada contoh anak kecil ke yang macam saya, anak kecil tak makan sayur, so kita akan bawa backup dulu lah sebelum kita tahu apa benda yang ada kat sana. Alright, siapa yang kat sini macam Puan Nadia? Okey, Puan Suada? Bukan. Siapa yang macam Puan Nadia? Okey, Puan Nadia, kalau you, kenapa kita buat sesi macam ni, I nak you faham Puan Nadia, you kena go through dengan individu yang macam you. Cuba you tanya dia, kenapa you nak memasak? Kenapa pentingnya you nak kena bawa Italian Express sendiri? Kenapa you nak kena ada pasta sendiri? The packaging is nice. Dia pocket, dia senang dibawa. Tapi kenapa perlu bawa? Sebab kat sini, I nak you guys faham, bila you nak set vision ni, you kena set vision yang practical. Alright? Kita tak buat vision apa yang kita nak semata-mata. Contoh, rasanya teringin lah nak duduk dekat Wakanda. Itu apa yang kita nak. Tapi Wakanda pun tak wujud. Alright? So you jangan shock sendiri. Alright? Maksud shock sendiri ni, ini kebanyakan kegagalan usahawan bila dia buat bisnes, dia jual barang yang dia nak jual. Bukan barang yang orang nak beli. Alright? Dia expect orang suka cara dia. Padahal yang suka cara dia hanya dia dan suami dia yang dipaksa suka cara dia. Right? So, ini nama dia shock sendiri. Kita tak nak benda macam bila you buat usaha, you jadi usahawan, you buat bisnes, you buat based on demand. Tolong tulis dalam nota you. Dalam bisnes ada dua perkara yang you kena consider, iaitu demand dan supply. Alright? Ramai antara kita diajar untuk supply dan demand. You nak supply kepada siapa kalau tiada siapa demand? You kena cari demand dahulu dan baru you supply. Alright, saya lebih fokus kepada traveller. I am okay dengan vision tersebut. Tapi sebenarnya saya hanya concern kepada siapa you punya segmen. Siapa yang you target. Kalau you target pada orang yang ada kelompok tu tapi tak ramai, dan you akan tercari nanti. Dan you akan cakap, alah bisnes ni susah lah. Rasanya orang dah tak makan pasta kot. Rasanya orang makan sate je kot. Dah jual sate pula. Alright, sebab bukannya tak laku, cuma you salah target. Alright, bila you nak buat vision ni, you kena tahu kepada siapa yang you nak, kepada siapa yang you kejar, dan you kena faham behavioral mereka. Atau nama lain dia algorithm. Algorithm ni bahasa lain dia human behavioral system. Alright, so you kena faham sistem manusia tersebut. Siapa yang you target? Boleh Puan Nadia? Alright, kita bagi tepukan kepada Puan Nadia dulu boleh? Fantastic. Terima kasih Puan Nadia. Alright, so kita nak tengok seterusnya. Kita ada
Puan Fitri. Puan Fitri kat sini ada mana Puan Fitri? Puan Fitri boleh unmute? Ke kalau Puan Fitri tak available? Okay, yes Puan Fitri. Nak bantu para ibu yang ada masalah anak picky itu supaya dapat sediakan makanan yang sihat pada anak-anak. Alright. Puan Fitri, kalau Puan Fitri dapat masukkan 6 elemen yang Puan Hajar share tadi, what, who, resolve, how, where and when. Macam Puan Nadia tadi, dia akan spesifik. Alright. Bagus Puan Fitri, apa yang you buat ni. Cuma I nak bantu adjust sedikit supaya dia lebih dia bukan lebih tepat, dia lebih terbaik. I nak you guys faham, dalam bisnes ni tak ada benda yang betul. Alright, dalam bisnes ni yang ada hanyalah benda yang terbaik, benda yang menarik. Menarik apa? Menarik minat pelanggan, menarik minat sponsorship, menarik minat investor yang nak invest. Sebab kenapa? Dia tak ada benda yang betul. Sekarang ni tak betul. Tiba-tiba lagi 5 tahun I buat cara yang sama, tiba-tiba betul. Bukannya sebab cara I buat tak betul. Rupanya yang I target tu adalah orang yang tak betul. So dalam bisnes, dalam marketing, dalam apa yang you nak buat, dia tak ada benda yang salah atau yang betul. Yang ada most of the time adalah salah faham. Alright? So you kena betulkan balik setting you. Sebab tu dalam kebanyakan program saya cakap, jangan try and error. Bila you selalu try and error and semua benda error, you try and upgrade. Try and upgrade, try and upgrade. Alright? Sama macam you bawa kereta. Mula-mula umur 18 tahun nak bawa kereta. Masuk gear asyik mati je enjin. Kelas tu tak tally dengan tangan you. Alright? So jadi macam mana nak buat? Adjust sampai dapat. Alright? Tapi sekarang dah senang kan orang budak-budak yang ambil lesen kereta auto je pakai. Barang kan. Right? So anyway, Puan Fitri, thank you so much. Untuk okay, untuk Puan Fitri, para ibu ni dia agak besar market tu. Alright? Sebab rata-rata kat sini para ibu, tetapi para ibu yang ada kat sini belum tentu fokus untuk anak yang picky. Alright? Mungkin Puan Fitri boleh spesifikkan kepada profession. Macam Puan Nadia fokus kepada kelompok. Kelompok yang minat untuk hiking, yang minat untuk travelling. Alright? Puan Fitri cuba fokus kepada profession atau kelompok manusia. So dia senang you nak target. Boleh Puan Fitri? Okay, faham. Alright, fantastic. Kita bagi tepuk kepada Puan Fitri dahulu. Okay, saya nak ambil individu yang terakhir. Puan Suhada, sebarkan kebaikan serta manfaat produk Ital Express kepada semua ibu-ibu yang pentingkan kesihatan dan pemakanan anak-anak dan keluarga. Alright. Saya nak tanya ibu-ibu kat sini. Okay. Ada tak yang antara you guys bagi anak makan ubat gegat? Tak ada siapa yang bagi anak makan ubat gegat. Alright. In fact, ubat gegat tu jauh lagi kat bucu tu. You dah tutup pintu tanda sudah. You dah halang anak you dah. Sebab you akan predict anak you akan ke sana. Sebab dia warna pink, warna purple, warna green. Warna dia pun menarik juga kan. Dia macam menarik manusia daripada menarik lipas. So, ubat gegat ni pun masalah juga. Tapi kenapa ubat gegat warna-warni? Sebab dia jual kepada manusia. Dia nak tarik minat manusia. Walaupun ubat tu untuk hancurkan binatang, hapuskan binatang. You get what I mean? Dapat tak? Yeah. Alright. Sebab saya tengok Puan Linda ni pun macam screenshot dia punya screen ni. Senyap je, kaku je. Alright. Okay, fantastic. So Puan Suhada, sebarkan kebaikan serta manfaat produk Ital Express kepada semua ibu. Okay. Saya nak bantu you guys untuk break down you punya vision. Apa yang you guys buat ni semuanya betul. Alright, cuma kita nak adjust jadi yang terbaik. Boleh? Boleh, insyaAllah. Okay, thank you. So macam mana you nak adjust jadi terbaik? Tulis ayat ni, specific is terrific. Alright, specific is terrific. You tak boleh jadi generalist. You kena jadi specialist. You specialist kepada ibu mengandung. You specialist kepada traveller. You specialist kepada tadi apa? Puan siapa lagi seorang tadi? Puan Fitri?
Puan Fitri tadi target kepada siapa? Puan Fitri ada dengan saya ke? Puan Fitri? Oh, okey, tak apa. So, Puan Suhada, kalau boleh, jangan target kepada kesemua ibu. Alright? Target spesifik community atau kelompok. Contoh, ibu-ibu yang baru first time bersalinkan anak. Okay. Alright? Basically, mereka tiada experience untuk masak, mereka malas untuk masak, mereka tak ada masa untuk masak. Sebab first time. You guys semua pernah bersalin kan? Saya nak tanya dulu, kan saya salah faham lah. Okay, waktu you guys first time bersalin, ada tak 3 keadaan ni? Salah satu ke? Ada tak? Puan Jati? Puan Jati bagi anak makan apa, Puan? Baby. Puan Jati, dulu waktu you first ada baby, you bagi anak makan apa? Seafood. Bining ya? Come again? Yang masa yang baru makan lah. Bubur lah. No, bubur first nasi. time you bersalin. Saya makan, Susu. baby makan. Baby makan apa? Mana ada baby minum susu? Minum susu. Oh, sorry lah. Sorry. Minta maaf lah, I pun tak pernah bersalinkan budak. Alright. So, tak. First time anak you boleh makan, you bagi makan apa? Kalau you malas lah, tak ada mood nak masak. Malas tak ada. Kena masak juga. Kena masak jugalah. Sebab tak ada option. Betul tak? Betul. So now ada option. This option yang you offer pada ibu mengandung. Ibu first time first pregnancy atau first time ada baby. Alright. Ibu yang first time ada baby, please take note. Kami atau saya nak mudahkan you untuk bagi anak makan. Tada, pasta. Alright. So you target spesifik kelompok. Kelompok yang baru bersalinkan anak pertama. Alright. Kenapa nak target mereka? Supaya mereka tak payah masak. Mereka mudah untuk menyediakan makanan. Alright. So waktu you perkenalkan produk you, waktu itulah you selfie dengan produk you. Ibu baru mengandung, ibu first time ada baby, listen. I nak mudahkan urusan you. Alright. So you target spesifik kelompok. Alah, tak ramai lah orang yang ada baby first time dekat tempat I ni. Okay, then target luar kawasan you. Target perumahan sebelah. Target daerah sebelah. Target negeri sebelah. Alright. Dalam dunia ni, ini adalah antara bisnes-bisnes yang memang tak akan mati. Alright. Bisnes yang related dengan kesihatan, bisnes yang related dengan fashion, bisnes yang related dengan pembaharuan atau pembangunan, termasuklah bersalinkan anak. Bisnes ni tak akan mati. Cumanya kita tidak fokus kepada mereka. Alright, I believe you guys tak alert benda ni, same goes to me. I tahu benda ni pun selepas 6-7 tahun buat bisnes. Oh Allah, kalau tahu bisnes ni tak mati, kenapa kita tak buat bisnes ni? F&D, ada tak yang kat sini dah dekat 32 tahun tak makan? Hopefully tak ada lah. Alright, mami korang ni nanti. Alright. So, bisnes-bisnes macam ni yang you boleh kejar, yang you boleh buat duit, yang you boleh bantu untuk berkembang. Alright. So now, Puan Suhada, target golongan ibu spesifikkan lagi kepada ibu yang baru first time bersalin. Alright. Dan what is the value? Bukannya untuk kesihatan dan pemakanan anak-anak. That is, dia bukanlah tak bagus, tapi too general. Bila too general, orang macam, you know, biasa je. Nak makan apa ni? Makan nasi lah. Oh, nasi. Nak makan apa? Kita makan somtam nak. Ui, macam nice juga. Ui, terus lapar kan tiba-tiba. Right? So, you kena spesifik. Boleh Puan Sada? Baik. Alright, fantastic. Kita bagi depan kepada Puan Suhada dahulu. Okay. So now, bila you ada vision ni, please yang terbaik follow 6 perkara yang tadi siapa yang share tadi? Puan Hajar share tadi. Saya copy paste balik dekat ruangan chat room. Okay, please follow 6 cara ini so that you dapat the benefits. Okay, dia lebih spesifik, you lebih clear. Vision ni tolong tulis. Vision ni untuk you, bukan untuk orang lain. Dia macam, B, kita nak makan luar jom. Jom lah, dah masuk kereta semua, nak makan mana? Entah. Alright, memanglah ke laut, buang masa, bergaduh dalam kereta. Tadi kan sibuk nak ajak makan luar, dah gantung kuali, buang kuali tu tahulah. Alright, marah punya pasal kan, tapi tak tahu nak makan kat mana. Alright, so you kena nampak dulu ke mana you nak pergi, dan baru pergi.
Tapi kalau you tak crystallize ke mana you nak pergi dan you susah nak sampai tempat tu. Alright? Most of people, dia bukan tak boleh buat bisnes. Tapi dia tak tahu kenapa dia nak kena gila-gila buat bisnes. Alright? Nak buat bisnes ni, dia tak boleh biasa-biasa. Dia tak boleh tiber-tiber. Faham tak? Alright? Dia tak boleh, alamak kena retrench lah, okey lah buat bisnes ada duit. No. You kena tahu kenapa you buat bisnes. It's not about, oh I ada duit sikit, my family dulu pun memang entrepreneur, I pun ramai kawan, I boleh cari seafood and so on. No, it's all about you. Kalau you dalaman you tak kuat, kalau you yourself tak nampak ke mana you next 3 years, next 10 years, you takkan boleh pergi jauh. Dapat? Alright. So macam mana you nak tahu ke mana you yang kena identify. Sebab tu vision ni bukan untuk orang lain. Vision ni adalah untuk you. Okay. Boleh tak saya share what is my vision? Okay. Boleh. Sebelum tu. Sorry? Boleh. Okay, alright. So sebelum saya nak buka satu dokumen, boleh tak someone unmute yourself dan bacakan vision? Vision dengan goal. Goal ni saya lebih suka yang goal ni benda-benda kecil yang menjayakan vision tersebut. Goal, target, benda-benda yang kecil yang menjayakan goal. Vision ni something yang on top of yang the hierarchy, yang paling tinggi. Alright? Dia kalau orang tengok kadang ada yang sama, tapi me myself I letak vision ni paling atas. Goal tu KPI yang kecil-kecil je. Alright? Boleh tak kat sini saya nak Puan Hajar. Mana Puan Hajar? Okay, Puan Hajar. Puan Hajar boleh tak unmute yourself dan sharekan you punya vision? Okay, untuk Internet Express ke? Yes, what is your vision? Membantu ibu tu. Okay, saya nak membantu, saya nak membantu ibu-ibu yang ada anak 8 bulan ke atas yang kurang makan sayur melalui e-commerce di seluruh Malaysia. Alright. So, membantu ibu-ibu yang ada anak 8 bulan ke atas. Okey, bagus, spesifik. Di mana lokasi tu? Seluruh Malaysia you nak start dekat mana dulu? Saya memang meniaga dekat Shopee dengan Lazada. So memang saya target dekat satu Malaysia lah. Okey, fantastic. So, kat sini you ada deadline tak? Deadline saya tak buat lagi, coach. Okey, by when? By when saya target 5,000 tu by this year lah. 5,000 tu income sahaja. Okey, income saja 5,000. Bulan berapa? Bulan 12. Berapa hari bulan? 31 insya-Allah. Pukul berapa? Pukul berapa? 11.59. 11.59. Habis hujung lah. Padahal you tidur pukul 10 malam. Alright? This is nama dia crystallize. You kena narrow down supaya you nampak bila sebenarnya. Alright? You kena ada perasaan macam countdown Happy New Year. Sekejap lagi. Okay, selak-selak langsir. Bawa anak tengok tepi tingkap. Ya, tak nak keluar, malas. So, lepak tepi tingkap, tengok bunga api. Apa hal dah pukul 12, 1 minit tak keluar lagi bunga api. Rupanya, yang nak bakar bunga api tu pun, jam dia mati. Dah sudah, spoil habis. Sama juga dengan vision you. You kena tahu ke mana you nak pergi. Alright? So, I would like to share my screen. Terima kasih Puan Hajar. Kita bagi tepukan kepada Puan Hajar dulu boleh? Alright, Puan Hajar, tadi tu I believe dia tembak je. Boleh tak you jot down yang betul-betul? Okay, this is for you, this is not for us. Okay, saya share my screen sekejap. You guys boleh nampak screen I? Okay, yang nampak WhatsApp ke nampak loading? Loading. Okay, sekejap, dia berat sikit. Alright. So anyway, this is my 3 vision yang kita target dalam company. Ada target, alright? Setakat ni kita tak letak in specific date, tapi kita letak tahun. Alright? So tahun ini saja kita dah realisasikan idea untuk buat free training. Kebanyakan program memang kita buat free training. Termasuklah program hari ni. Kita baru run dengan NGO petang tadi pukul 2.30 sampai pukul 5. Alright? Settle lah kerja-kerja free. Dan tahun depan kita expect untuk ada satu care center. Tapi pada tahun 2030 kita nak buat satu sekolah bisnes untuk anak yatim.
Maksudnya untuk budak-budak, bukan untuk mak budak. Alright? Bukannya yatim yang dah tua, yatim yang muda. Alright? So we do expect ini yang kita nak buat. Kat mana 3U Ventures akan buat sesuatu ke arah benda ni. Alright. Let me share something. Bila you nak buat vision, you bukannya punya structure ayat semata-mata. Tak. You akan ke laut nanti. Okay? So macam mana you nak dapat atau macam mana you nak feel you punya vision, dia berpandukan dua arah. Tolong tulis dalam buku nota you guys. Satu, dia berpandukan people oriented. Satu lagi berpandukan numbers oriented. Dua benda ni yang you kena consider dalam vision you. Alright. Apa yang you tengok dekat skrin tadi, I nak buat free training kepada siapa, care center kepada siapa, sekolah anak yatim kepada siapa. Kepada siapa tu adalah people oriented. Alright, sebab manusia. Yang selalu I buat, maybe antara you guys buat, usahawan dekat luar buat, mereka buat numbers oriented. I nak my first million by 1 hari bulan 11 2021 macam ni. It's all about numbers. Tapi most of the time impian tu tak capai. Setuju? Alright, agak-agak tahu tak kenapa? Tahu tak? Alright, siapa yang nak tahu type nombor 2 dekat ruangan chat room? Nak tahu berapa ramai nak tahu dengan saya ni. Okey, Puan Linda, Puan Suhada, mula manalah button aku ni ha. Puan Sakina, Puan Hajar. Pakai telefon kan. Puan saya pun half an hour baru jumpa button nak check. Kesian tak? Okey, thank you Puan Humaira, Puan Farana, Puan Ati, Puan Sada. Okey, tak apa Puan Nuraida. Nanti boleh pakai laptop next time. Anyway, most of people dia ada structure untuk capai vision tetapi numbers oriented. Dia tiada people oriented. Sebab tu dia gagal untuk dapatkan visi tersebut. Atau kalau dapat, mungkin lewat atau tak complete vision tersebut. Alright? You kena faham, dalam duit, ada dua keadaan yang boleh membuatkan you kaya. Satu adalah mendapatkan duit, nombor dua adalah menguruskan duit. Kalau you buat dua-dua ni, insya-Allah you mudah untuk berjaya. Ramai orang berjaya masukkan banyak duit tetapi gagal menguruskan duit. Pun tak kaya juga. Setuju? Ramai orang, dia bagus menguruskan duit tetapi tiada duit, nak uruskan apa benda. Alright? Pun tak guna juga. So, you kena balance. Alright? Sama juga dengan vision. You kena berpandukan numbers oriented dan kena berpandukan people oriented. Dua-dua ni adalah your big why. Pernah dengarkan big why? Oh, my big why macam ni. That's not so big. Alright? That's quite small. Sebab kenapa? Dia hanya nombor. Yang membuatkan dia betul-betul jadi big bila ada people oriented. Bila ada instrumen manusia dalam impian you, dalam visi you. Alright? This is quite personal. Numbers. Those vision yang you buat tu bagus. Itu untuk company. Kenapa I nak kena capai visi company ni? Kenapa I ada company enterprise? Oh, I part timers tak apa. I ada visi untuk my upcoming future. Kenapa I kena struggle? Kenapa I kena buat gila-gila? Kenapa I kena tak tidur malam? I kena hustle untuk jayakan idea ni. Ada dua keadaan, iaitu people oriented, numbers oriented. Pertama, kalau visi ni tercapai, I easily boleh dapat gaji RM8,000 sebulan. Which is gaji sekarang RM2,500. RM8,000 sebulan, I boleh decide untuk berhenti kerja dan fokus pada income yang lebih besar dari income sekarang. That is numbers oriented. Itu yang you target. Tapi kenapa nak kena buat? Sebab kalau I fokus and consistently dapat RM8,000 ni, I boleh ada extra budget untuk hantar anak-anak I pergi sekolah private, pergi sekolah yang mahal sikit supaya I tak kelang kabut nak ambil sekolah rendah agama, nak ambil sekolah kebangsaan. Penat. Alright? Hantar sekolah private, 8 pagi masuk, pukul 4 petang keluar. Dah tak payah pening kepala. Nama dia private lah, tapi kos dia tak adalah mahal sangat pun. Mahal sikit je lah. Kan? Tak adalah mahal banyak, mahal sikit je lah.
Tapi mahal sikit tu memerlukan you untuk ada extra income. Again, yang you perlu fokus bukanlah menguruskan duit. Yang you perlu fokus adalah memasukkan duit. Kalau duit tak banyak, you nak uruskan duit apa? Dapat? Ya. So, kepada siapa? I buat adalah untuk usahawan. I buat yang kedua untuk usahawan. Vision yang ketiga 2030 adalah untuk anak yatim. I buat kepada manusia. So, I nak kena buat apa? Nak capai idea ni, I kena ada sales 5 juta ringgit setahun minimum. Alright? So, bila I tahu, oh Kimi 5 juta ni the numbers. The people oriented, you tahu kepada siapa? Untuk anak yatim, untuk anak, untuk isteri and so on. Alright? So, bila you tahu benda ni, senang you nak recall balik. Weh brother, apa malas-malas ni? Kata nak bantu anak yatim. Saya cakap kat myself macam tu. Brother, cakap Victoria kesian anak yatim. Takkanlah boleh malas sekarang. No, get up. No snooze. Alright? You akan ingat balik kenapa you nak buat benda tu. Kata betul-betul nak bantu anak. Kata tak nak anak pergi masuk sekolah-sekolah biasa. Ingat balik diri you. Mana ada button snooze kat telefon. Alright, tapi yang snooze itulah yang you tekan. Set alarm 5-10 minit, 5-15 minit, 5-30, 5-45, 6 pagi. Set alarm je berapa banyak? Kenapa nak kena banyak set alarm? Kalau betul vision you kuat, kalau betul people oriented dengan numbers oriented you kuat, you tak perlukan alarm sebenarnya. Siapa yang bangun tak ada alarm kat sini? Saya kot. Right? Most of us tak pakai, semua pakai alarm. Tapi I pernah dicabar tak oleh my mentor dulu. Dia kata apa tahu? Kimi, kalau kau betul nak tengok kau ni usahawan ke tak, kalau nak tengok betul kau ni hardcore buat bisnes ke tak, kau cuba bangun tanpa alarm. My mentor ni dia Cina Bukit. Cina yang betul, kalau dia punya marah tu dia ambil surat khabar Mandarin, dia ketuk kepala. Dia standard lah orang Cina. So tapi I boleh terima cara tu, tak ada masalah. Alright? Kalau betul you usahawan, you cuba bangun tanpa alarm. So I cuba, memang alhamdulillah first time memang ke laut lah. Alhamdulillah. Second time alhamdulillah ke laut juga. Alright? So third time alhamdulillah ke sungai dah. So dia dah makin tambah baik. Bila I identify, kenapa boleh bangun tanpa you set alarm? Sebenarnya VC you yang main peranan. Alright? Kalau you tahu ke mana you nak pergi, walaupun dia lagi 5 tahun, walaupun dia lagi 3 tahun, alright? You akan break down the goals. I nak target untuk dapat RM8,000 supaya anak I boleh pergi sekolah private. In order to do that, I kena ada agent 5 orang supaya sales, income RM8,000 tu mudah untuk capai. Nak dapat income RM8,000, I kena ada sales RM42,000. RM42,000 nak buat seorang-seorang susah ni. Kena ada team. Berapa ramai team yang diperlukan untuk achieve sales RM42,000? You kira-kira 5 orang. Okay, now my goal 5 orang agent. My goal 42,000 sales. My goal within 20 days. My goal jual produk ini, produk ini, produk ini. Those are goals yang you nak kena kejar. Those goals yang you fikirkan. Esok bangun nak buat apa? No. Esok rupanya nak kena recruit 2 orang. So you boleh bangun tanpa alarm sebab sebelum tidur you dah set dalam otak you. Esok bangun 2 orang nak kena recruit. Alright? Dan I cuba idea tu. Buat macam mana tau? So I nak tidur. Alright? I cakap apa tau? Okay. Esok 5:30 pagi bangun. You kena update satu status dan WhatsApp orang ni. And you know what? 8:29 pagi, I terbangun tiba-tiba. Alright? Dan terusnya, dah pukul berapa ni? Tengok-tengok jam lagi 1 minit je. Terus buat apa yang kita nak buat. Siapa yang pernah rasa macam tu? Tak pernah Pernah tak you guys rasa bangun-bangun, esok sahur ni aku nak buat sardin je lah kot. Sekali, target bangun 5.30. 5.25, 5 suku dah bangun. Siapa yang pernah rasa macam tu? Pernah kan? Itulah you punya goals. Itulah bila vision you crystal clear.
Kau dapat? You guys ni dapat tak ni? Risau pula. Dapat, insyaAllah. Dapat. Macam korang ni macam dengar ceramah agama je. Tengah mendigest. Sorry? Tengah digesting itu Tengah idea. digest. Rasanya Itulah, yang tengok kalau tadi. yang macam goal tu kita banyak lebih macam memasak ke dengan live punya lah. Macam bisnes tu mungkin belum sampai lagi macam tu kan. Betul. Alright. Dia normally memang dia macam ni tau. Ini adalah you punya sesi kesedaran. Dah sedar belum? Alright. Tengah menyedarkan diri. Tengah menyedarkan diri. Kalau tak sedar juga, bagi tahu Ketuk husband kepala. kat sebelah, jangan ketuk, ambil air satu baldi. Alright. Kalau macam Puan Sakinah lain, Puan Sakinah dah pakai suit PPE. Okey, kalau dalam training. Memang tengah Oh, quarantine. oh ya ke? Tu betul suit PPE ke telekung sebenarnya? Telekung. Telekung. Alright. Saya normally kalau student saya kalau datang kelas pakai telekung, wah, semua dah pakai suit PPE lah hari ni. Ada warna pink, ada warna purple, warna white. Alright. So anyway, perkara-perkara macam ni is very simple, orang tak take serious, tetapi kenapa kebanyakan usahawan, berapa banyak 90% usahawan tak sampai ke tahun kedua sebab mereka tak tahu ke mana mereka nak pergi. Alright. Entahlah, aku rasa bolehlah kot bisnes ni. Alamak, ni sebenarnya bukan masalah bisnes ni masalah Perdana Menteri ni. Dia boleh pula buat macam ni. Aku rasa ni ekonomi ni COVID ni. Alah, ni mesti KWSP ni. Dia pergi keluarkan 10K kenapa? Dah tiber-tiber. You akan keep blaming others. Padahal you yang tak clear dengan apa yang you nak. Alright? No matter how, kalau you betul ada darah usahawan, you duduklah dekat Colombia ke, dekat Venezuela ke, you boleh hidup. Sebab you tahu apa yang you nak dan tolong tulis ayat ni. When your why is big. Alright? When your why is big, your how will be so easy. Alright? Kalau kenapa kita tu, the reason kita nak buat tu besar sangat, how akan jadi simple. Alright? You tak perlukan sangat skill set, ilmu yang level-level langit ke 77 ke 82 ke, tak perlu. Kalau betul you nak, you akan buat juga. I tegur my staff. Cik Kimi, saya tak dapat masuk office lah, saya pening lah. Cik Kimi, saya tak boleh lah, saya senggugut. Cik Kimi, saya tak boleh, anak saya demam and so on. Saya cakap, okey, saya faham, saya tak ada masalah. Saya cuba untuk duduk dekat tempat you. I try to give you empathy. But work from home, tu je. Tak ada masalah. Bukan tak boleh, tapi macam ni. Macam ni lah. Satu perkara je I nak cakap kat you. You malas, that's it. Dalam bisnes, dalam kehidupan ni, tak ada siapa yang pandai, tak ada siapa yang bodoh. Tak ada siapa kaya, tak ada siapa miskin. Yang ada malas dan rajin je. Kalau you betul rajin, you buat. You tak tangguh-tangguh. Alah, nanti bolehlah ni buat. Alah, nantilah ni tengah sibuk ni. Alah, susahlah pakai telekung ni, nak buat kerja susah. No. Kalau you betul nak, you buat juga. Once you tangguh, you memang tak akan buat lagi. Setuju tak? Siapa yang pernah rasa macam ni? Nantilah, end up tak buat. Siapa yang pernah rasa macam ni? Saya Semua orang pernah rasa. Tipulah kalau tak pernah rasa. beli barang-barang kuih. Kau tahu nak bawa kuih. Last. Lala expired. Pun susah juga. Alright? You kena rajin. I selalu cakap dengan myself tau. Selalu cakap dengan myself, satu, Kimi, do not snooze. Nombor dua, Kimi, jangan tangguh. Kimi, jangan malas. Alamak, penat lah, ni ada break lebih kurang dalam 20 minit, ingat nak tidur sekejap lah. Bila fikir tidur, kita nak baring. Tapi I cakap apa, Kimi, kalau kau baring, kau memang akan terbalik terus, terbongkang terus ni. Memang bukannya sikit-sikit main tidur. Okeylah, power nap. Okey, power nap jangan baring, bahaya. Power nap, duduk. Walaupun sakit pinggang. Okeylah, sakit pinggang ni lah punca aku bangun nanti. Yes, memang I tidur kat kerusi, kat office, rebah sikit, memang sakit pinggang. Dah lah, ada sleep disc. Tapi 2 minit, 3 minit bangun. You still need, ini nama dia, energy management. Tolong tulis dalam buku you. Alright? Energy management. Nanti kalau you selalu hasil,
you kerja lupa nak tengok jam, you kerja lupa nak tengok hari ni berapa hari bulan, you akan tahu apakah perkataan energy management. Alright, saya ditegur oleh Datin Fazmi, my partner. Sebenarnya I pun tak perasan hari ni dah hari Rabu. Semalam I meeting dengan my partner, I cerita-cerita, kita brainstorm lah. Kau cakap dengan aku Italian Express hari Rabu, esok lah. Hari apa ni? Baru teringat, ya Allah, hari Selasa hari ni. Barulah contact Puan Aida. Puan Aida poster. Right? Waktu tu baru I acknowledge hari ni hari Selasa. Waktu semalam lah. Right? Sebab kenapa? Sebab you terlampau sibuk. Right? Tapi sibuk dalam entrepreneurship nonsense. Semua orang sibuk. You makan gaji, you business sendiri, semua orang sibuk. Setuju? Setuju. Tapi you cuba bayangkan ex Perdana Menteri, kita ambil lah yang paling old school, Tun Mahathir Mohamad. Alright? 94 tahun, dekat banyak negara dalam jangka masa 1 hari. Cuba compare dengan you, sibuk mana diri you. Kita tak nak cerita politik, kita nak cerita energy management. Macam mana dia yang dah tua boleh buat banyak benda, sedangkan you yang kurang tua tak boleh buat banyak benda. Alright? Dia bukan tua, dia lahir awal. Alright? Ni my student. Ini kelakar sikit. Can I share one story? Boleh. Alright. Kita kenalkan diri dalam sesi marketing dalam PUND secara fizikal. Nama, lokasi, bisnes apa, dia kenalkanlah sampailah dekat satu brother ni. Dah tua dah, botak licin, janggut dah putih, misai dah putih. Oh, nama saya macam ni, saya cakap dengan dia. Oh, tuan handsome lah, pakai kot, bergaya, stylo. Itulah saya nak duduk dengan orang-orang muda. Cuma saya bukan tua, saya lahir awal. Boleh tahan juga dia ni. Memang lahir awal lah, umur pun dah dekat 70. Right? So kat sini, you yang kurang mindset. You yang kurang tua. Alright, cuba compare diri you dengan orang lain. Alright, saya salute. Alright, saya sangat salute Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya sangat salute dengan Arnold, macam mana nak eja Arnold Susana eja, Arnold Schwarzenegger. Macam tu lah nama dia. Alright. So Arnie, nama pendek dia Arnie. You bayangkan Arnie sekarang governor dekat US. Arnie workout macam biasa, macam 20 tahun lepas. Arnie masih lagi jaga body dia, Arnie masih lagi berlakon. Dia masih lagi jadi Terminator. Dia yang sibuk governor boleh buat banyak gila benda. Sorry to say lah. Kenapa you tak boleh buat banyak sangat benda? Pernah terfikir tak? Malah aku ni sibuk apa? Masak, lipat baju, lipat suami aku, semua apa lagi aku nak lipat. Faham tak? Tapi sibuk. Sibuk is nonsense. Itu selalu saya cakap dengan diri saya. No, Kimi, kalau kau cakap sibuk, semua benda sibuk. You kena manage your energy, you kena manage your time. Alright, tolong tulis ayat ni. Managers manage time. Alright, managers manage time. Founder, business owner, entrepreneur create time. Right? Managers, doers, workers, they are manage time. Entrepreneur, founders, business owner, they are creating time. Kita cipta masa. Okay? Dah berdapat? Macam mana nak cipta? Kalau you sibuk jual pasta, Ma, kenapa tak masak lagi sebelum you bising? No, I tengah buat bisnes ni. Habis apa nak masak? I leverage kepada you. You tolong masak. You kena delegate. Alright? Ini tips dia I bagi. Alright? Para suami yang dengar sesi malam ni, salam takziah kepada anda. Alright? Boleh cuba-cuba memasak menggunakan pasta. Alright? So, kat sini, setakat ni you guys dapat tak apa yang saya cuba sampaikan? Dapat, insyaAllah. Alright. Saya share satu vision yang saya bantu secara private coaching kepada seorang usahawan ni. Dia juga agent. Alright, dia agent jual jamu. Saya cakap dengan dia, Wan, kenapa you nak buat vision ni? Tahu lah aku Syahir sekarang ni jadi macam lost lah. Lepas itu hari demam, lepas tu bapak mentua meninggal, mak kena stroke, mak mentua kena stroke, lepas tu bapak mentua meninggal, lepas tu parents saya kena COVID. Dia memang musibat saja keadaan dia. Almost 2 months. Saya cakap dengan dia, Puan, inilah nama dia beriman dengan kodok dan kadar. Kalau you tak boleh terima benda ni, you murtad. I tak tahulah apa dia punya tu kan. I bukan orang agama sangat pun. Tapi you tak beriman dengan kodok dan kadar. Kata orang Islam, rukun iman. Benda ni yang you kena buat betul-betul.
Alright? So bila you macam tak pasrah dengan ketentuan you. Sebab tu you susah nak dapat rezeki. Faham tak? You kena terima benda tu. Okay. Right. Now Allah dah uji aku. So what's next? I selalu cakap dengan myself I selalu kerap sangat cakap dengan diri I, okay Kimi, Allah dah uji kau ni, Allah dah duga kau ni, apa rezeki dah datang sekejap lagi? Apa lagi kau punya, macam mana bisnes kau akan datang? I feel excited by myself. Sebab I tahu setiap dugaan yang Allah bagi, Allah akan bagi rezeki. I lupa dalam surah apa. I lupalah surah apa, tapi Allah bagi berdasarkan kemampuan kita dan Allah bagi selepas diuji. Alright? So now dia dah uji. So it's time for me untuk fikir apa Allah nak bagi, apa Allah nak bagi. Alright? Tahun lepas, bulan lepas, my sales drop 90%. I macam gelabah beruk, gelabah monyet, macam ya Allah kenapa ni klien aku jadi macam sedihnya kemain. Alright? Cuba fikir balik, oh no Kimi, apa salah kau yang kau tak perasan? Saya cakap dengan macam tu. Apa benda yang you kena upgrade? Apa rezeki yang you nak dapat? Alhamdulillah within 2 weeks dia recovery balik. Alright, sebab kenapa? Sebab you tenang, you terima dan you bersyukur. Bersyukur Kimi, Allah dah bagi rezeki tu, dah setahun dia duduk dengan kau, dah macam-macam dia bantu bisnes kau, dah macam-macam dia bayar kau. Bersyukur dulu. Sebab Allah nak tengok apa respons kita kalau dia uji. Kau nak bersesungut atau kau nak bersyukur? Alright, kalau you nak bersyukur, aku gantikan dengan nikmat yang lagi bagus. Tapi kalau kau bersungut, kau mengeluh, kau jangan sembah aku lagi. Right? So, kat sini I tanya kepada dia lagi. Apa yang you nak dalam bisnes you? Entahlah coach, I pun tak tahu. How come you boleh tak tahu? Maksudnya, you try and error dalam bisnes ni. Okay, now let's reset your business purpose. Kita structure dia punya business, dia nak itu dan ini dan semua, sampailah part terakhir. People oriented and numbers oriented. So, I nak tanya, Puan buat bisnes ni berapa yang you nak? Kalau boleh I nak dapat gaji 20,000 sebulan. Ini gunanya calculator. You guys tahu commission jual pasta? Alright, cuba kira, ada kalkulator, cuba kira macam mana nak dapat gaji 20,000 sebulan. Berapa sales yang you kena buat sebenarnya? Cuba kira. Alright, tengok commission you dan cuba tengok berapa sales. So bila I go through dengan this lady, dia nak 20,000 gaji sebulan. Alright, sebelum bulan 12 2022. So kat sini dia perlu ada sales lebih kurang dalam 93,000. Sorry, 93,000. Yes, 93,000. So macam mana you nak dapat sales 93,000 Puan? Itulah, I pun tak tahu. Now, let's strategize benda ni. Nak dapat 93,000, at least you only have about 20 days. 93,000, cuba kira dengan kiraan you guys 93,000 bahagi dengan 20 hari. Alright? Sehari wajib ada sales bernilai RM4,650. Alright? Tetapi klien ni menjual produk lain. Contohlah, kita ambil produk ni. Puan Aida dekat situ boleh bantu saya? Ya, sure. Puan Aida, satu kotak ni, harga dia berapa? Yang ada semua set ni dan juga 2 sos pasta tu. Satu kotak ni. Harga jual. My first pasta ke? First pasta. 52. 52. Ya. RM52 Betul. Okey. Betul kan? RM52. Okey. Kita kira dalam secara praktikal. Siapa yang nak saya bantu kat sini? Okey, Puan Umi. Puan Umi laju. Yang lain? Puan Umi, boleh unmute yourself? Puan Umi, unmute dulu, buka suara you. Okey, saya nak bertanya dengan Puan Umi. Ya, saya. Okey, Puan Umi, agak-agak Puan Umi dah berapa lama dalam Italian Express? Dalam setahun lebih, I think. Okey, setahun lebih. Puan Umi, saya nak tanya, berapa income yang Puan Umi nak dapat dalam Italian Express? I'm not quite sure. Okay, let's put numbers. Sebab,
Tak Gross, apa, kita sebut je, Okay lah, I give 10,000. Okay, Per 10,000 per year. Alright. Ah. So, kat sini 10,000 sekarang ni bulan 3. Kita ambil lah bulan 4 sampailah bulan 12. You ada lebih kurang 6 bulan. 10,000 bagi dengan 6 bulan. Sorry, 10,000 berapa sales kena buat Puan Nur Aida? Kalau nak dapat commission 10,000? Katalah 30%. Kau buat 25. Katalah 25. Cuba you guys kira pakai kalkulator masing-masing. Berapa yang you nak income, lepas tu berapa sales nak kena dapatkan sebenarnya sebulan. Tengok commission you guys. Puan Nur Aida berapa sales? Sekejap Ha. RM40,000. Sale RM40,000. Sale for 25% margin lah, 40,000. 40,000. Okay, sekarang ni kalau nak income 10,000, 40,000. Sorry, come again? Untuk margin 25%. Okay. 25 kalau margin 25% untuk dapatkan income 10,000, sales ni adalah 40,000. Okey, 40,000. Puan Umi, 40,000 you ada lebih kurang 6 bulan saja nak dapat. Alright? So, kat sini 40,000 ni sebenarnya sebulan. So, 40,000 bagi dengan 20 hari bekerja. Alright? Satu hari Puan Umi perlu dapatkan RM2,000 sales. Puan Umi pernah dapat tak sales RM2,000 sehari? Tak pernah. Okey, nak saya bantu untuk dapatkan sales RM2,000 sehari? Yes, please. Alright, RM2,000 sehari sales. Kalau kotak yang macam ni jual RM52 Puan Nur Aida? Ya, betul-betul. Okey, RM2,000 bahagi dengan 52 kotak. Puan Umi kena keluarkan 39 kotak dalam masa sehari. Macam mana nak jual 39 kotak sehari? Ini yang penting. Okey, ini pentingnya bila tengok 39 banyak tu. Pentingnya kepada siapa? Bukan pentingnya berapa banyak. Alright? Jangan takut dengan nombor. Takut macam mana nak sampaikan nombor tersebut. 39 kotak is nothing. Alright? Cerita dia kalau you jumpa individu atau manusia atau kelompok yang betul, you akan mudah untuk deliver the products. Contoh, 39 kotak. So what if Puan Umi, since Puan Umi angkat tangan laju, saya bantu Puan Umi. 39 kotak, Puan Umi pernah tak pergi hospital KPJ? Puan Umi duduk kat mana sebelum tu? Kulim, Kedah. Kulim, Kedah. Kat Kedah apa hospital yang famous? Private? Private paling dekat sini KPJ lah, tapi tu dekat Penang. Okay. So, KPJ, Puan Umi cuba pergi borak-borak dengan doktor kat situ. Doktor, sehari agak-agak berapa ramai orang bersalin ni kat hospital ni? You cuba tanya. You akan dengar sehari kadang-kadang 10 ke 30 orang akan deliver baby. Alright? You nak jual 39 kotak je. Alright? So apa yang you buat? You deal dengan management KPJ, jadikan Italian Express sebagai premium gift kepada ibu yang mengandung dekat situ. Selain dapat hamper, susu and so whatever. RM52 je kot. Diorang banyak sangat duit. Dia tak luak RM52 tu. Right? Jadikan sebagai premium gift kepada individu yang bersalin kat situ. So at least 30 kotak terjual. Balance 9 kotak, you nak pakai Facebook, you nak jual mulut ke mulut, dah boleh settle dalam masa sehari. Boleh ke Puan Umi? Boleh. Cerita dia, takkanlah hari-hari nak jual dekat KPJ. Kalau hari-hari bersalin 30 orang, why not? Cuma, kalau you crystallize ke mana you nak pergi, you akan work out. Susah, penat, takut, tak reti buat, benda ni macam takut tak jadi, benda tu semua akan diketepikan sebab you punya curiosity you besar. Sabar abad? Saya dah bagi strategi ni Puan Umi. Nak atau tak nak je buat. Alright? So bila you tahu strategi ni, this is my advice. First thing first, Puan Umi tak perlu jadi doktor. Tapi Puan Umi perlu berkawan dengan doktor. Alright? Nombor 2, Puan Umi kena rajin duduk kat area situ supaya muka you familiar dan mudah untuk
conversation starter tu bermula. Right? Ini cara macam mana saya buat kalau saya nak kejar klien-klien besar. Boleh? Alright. Most of my clients lawyers, doctors. Sebab tu saya tahu cara ni. Saya bukan doktor. Tengok muka pun dah tahu bukan doktor. Muka sekali pandang dah macam Aaron Ajis. Ajis. Alright. So far dapat semua? Dapat. Alright. Siapa yang nak saya bantu lagi? Alright. Puan Yati. Kalau Puan Yati nak saya bantu, cuba bagi tahu dekat dalam ruangan chat room. Puan Yati dan kesemua usahawan dalam ni cuba tengok dekat ruangan chat room. Berapa income yang you nak? Cuba kira dulu. Okey, I nak income okeylah RM8,000. Tapi RM8,000 ni dia bukanlah kecil. I nak RM8,000 ni dalam jangka masa 1 jam je. Boleh. Tak masalah kalau you boleh kira dengan tepat. Okay, now we are working on the sales blueprint. Ini HQ sediakan. Me myself, I banyak mengajar agents, jarang HQ nak bantu sampai level macam ni. Ni kira untung tau you guys. Right? Normally HQ akan, okay, ini cara kita nak jual, this is about the product knowledge, now jual. Ni Italian Express ni dia gempak sikit. Dia gempak banyak, bukan sikit ni. Alright? So Puan Hajar 5K sebulan. Okay, that is your income kan Puan Hajar? Puan Hajar sekarang bekerja? Saya suri rumah. Suri rumah. Saya pun suri hati. Alright, 5K. So 5K sebulan, income you berapa you punya sales sepatutnya? Okay, income. Alamak, kejap. Baru nak cari. Tadi 42,000 sales sebulan Puan Nuraida? Ya. 40,000 ke 42? 40. 40. Tapi itu margin yang 25% lah. So kalau Puan Hajar nak 5K sebulan, you kena kejar 20K lah sales sebulan. Kalau 20K sebulan, tadi 39 kotak. So Puan Hajar kena jual 20 kotak lah sebulan. Kepada siapa nak jual 20 kotak sebulan? Let's numbers. I tak nak jual dalam masa 20 hari. I nak jual dalam jangka masa 2 jam, maybe. Macam nak jual 20 kotak dalam masa 2 jam. In fact, you boleh jual dalam jangka masa setengah jam. Siapa nak tahu cara dia? Alright. Sebelum tu, Puan Yati dah ada tulis kat situ? Okay, 2K sebulan. Nanti saya bantu Puan Yati. Macam mana nak jual 20 kotak dalam jangka masa 2 jam? Caranya adalah bila you ada network yang betul. Right? You kena cari, I believe you guys are somebody dalam bilik ni. You bukan orang yang biasa-biasa. You guys semua ni kaleng-kaleng. Faham ke tak faham? Oh iya, biasa-biasa. Alright. Gaya pegang janggut tu dah tahu dah. Bukan biasa-biasa. Right? Betul, tanya Puan Aida. Alright. Dah berhenti. Ni baru nak start beli. Okay, boleh Puan Yati, no worries. Okay, please tulis nota ni. Walaupun you tak pernah buat bisnes, tetapi kalau you ada network yang betul, bisnes akan jadi sangat mudah. Alright? Cuma siapakah network tersebut? Puan Hajar, kalau you kenal dengan orang yang betul, 20 kotak easy. Contohnya, you kenal dengan someone yang event organizer. Alright? Dan bila buat event organizer, dia punya audience besar. Alright? Tiba-tiba ada event yang quite grand dan ada VVIP. Dia tak ada VVIP, dia mungkin VIP saja. VIP berapa ramai Puan? Oh, VIP kita lebih kurang dalam 19 orang je. Okey, ambil Italian Express box ni, bagi sebagai gift untuk VIP. Alright? Ini bukannya biasa-biasa tau, Italian tau. Kalau makan ni cakap Itali tau. Sekarang dia macam tu. Alright? So, bagi sebagai premium gift kepada VIP. Okay? Tapi, Puan Hajar bukanlah bagi kotak ni macam ni je. You packing, letak ribbon, letak wish card, you pakai lawa-lawa, you bagi kepada individu tersebut. You punya modal sikit je packaging ribbon card. Tapi terjual dalam jangka masa 2 jam sahaja. Kalau you kenal orang yang betul. Alright. Okay. Sebelum saya teruskan, kita dah pukul 10:10. Boleh tak saya bantu Puan Yati terakhir sekali?
Right? Sebab apa yang Guys, saya take your nak time. bagi ni, apa yang saya tengah share ni semuanya strategi menjual untuk memudahkan VC you. Kalau you guys nak leave, it's okay. Tapi kalau you guys stay, you akan dapat strategi dan boleh apply kat luar terus. Siapa yang nak stay? Alright. Jiwa macam ni Aina. Alright. Walaupun dah 10 malam, mata dah macam ni. Alright. So, masih stay dengan saya. Terima kasih. Now, Puan Yati nak 2K sebulan. Puan Yati, 2K sebulan too small. Alright. You bayangkan, Puan Hajar nak 5K. Dalam masa 2 jam boleh jual. Puan Yati nak 2K, saya tak tahu berapa minit boleh jual. Faham tak? The thing is not macam mana nak jual. Ingat kalau you punya why tu besar, the how will be so easy. Kadang-kadang kita rasa insecure. Tak tahulah, dah lama tak buat ni. Last buat pun dapat jual RM200 je, RM300 je. Okay lah, kita target RM1,000 je lah. No, dream big. Bila you punya why cukup kuat, you punya how akan cukup senang. Right? Puan Yati, boleh tak saya bantu Puan Yati dapatkan 30K sebulan? Well, Boleh? quite possible. Possible if you have the effort to do lah. Everything is possible, Puan Yati. Alright? Determination lah kena kuat. Yep, everything is possible. Siapa yang tahu 99 Speed Mart Market? Speed Mart, sorry. Kedai 99. Okay. Owner dia kerusi roda. Alright, owner dia naik kerusi roda. Tapi 99 Market dah bersepah. Alright. Tak payah tengok 99 owner lah. You tengok Paralimpik. Right, semuanya cacat fizikal tapi level international. Tak malu ke kita? I selalu tengok Paralimpik, I jadi macam menyampah tau. Macam gila lah, aku rasa macam hina gila aku ni. Tu I rasa lah. Alright. Dia dah lah kurang serba kekurangan tapi level international. Kalau you tak selalu tak tahulah. Alright. I jadi macam malu dengan diri I. Kimi, kau ni cukup fizikal. Dah lah cukup boleh tahan, not bad lah. Kadang-kadang very bad. Tiba. Okay. Tapi kenapa dia boleh international dan you masih lagi kat sini? Cuba figure out balik. Alright. Kita ni dream small, go big. Alright. Puan Yati, 30K. Let me help you. Boleh Puan Yati? Alright. Macam umur Puan Yati ni, to be frank, you sepatutnya ada kenalan yang besar. In fact, you can influence them based on your character. Sekali saya pandang Puan Yati, saya tahu Puan Yati ni ada orang yang boleh influence orang lain. You ada skill tu. Alright, cumanya mungkin you tak utilize atau you tak maximize. Yep. Alright. True. So kalau you identify you punya skill, you punya interpersonal skill, you utilize dan maximize. Tolong tulis saya ni. Alright. You tak akan tahu, oh rupanya aku ni pandai memasak You tak akan tahu kalau you tak ambil tahu. You kena ambil tahu dulu dan utilize, you kena pakai dan maximize. You kena all out. Alright. Puan Yati, pergi jumpa grup-grup masjid. Okey, grup-grup marhaban ke, you mengaji sama-sama dengan usrah sama-sama, you bawa benda ni dalam beg you. Bawa benda ni dalam beg you. Betul kawan ni tanya, "Ti, kau ni bawa Al-Quran ke bawa apa?" Al-Quran aku bawa ni juga. Nak buat apa bawa tu? Tak, memang untuk kau, nak tunjuk kat kau, kau ada dapat cucu kan? Nah, hadiah. I did it First, before hadiah. last 2 week. Before this I did it. Alright. Bagus. Sebelum PKP. Okay. First, you bagi hadiah. Sebab kenapa? That is your introduction. That is your marketing cost. Right? Sebab nak cerita panjang, susah. Orang-orang yang sebaya Puan Yati, dia kurang faham. Frankly speaking. Ada yang ada kesedaran, tapi majority kurang kesedaran. Alah, aku bukan tak nak bagi macam ni. Aku bagi nasi okey dah. Aku bagi dedak je kat cucu aku. Okey je. Oh, pula dia bagi dedak. Alright? So jangan macam tu. Kadang-kadang orang macam ni dia kurang rasa nak ambil tahu. So macam mana rasa nak ambil tahu, you bagi dia rasa.
Nak lagi senang, alright? Kadang-kadang diorang tak pandai masak. Nah, okey, geng-geng Usra semua, satu ni datang rumah I nak belanja makan. So you masak benda ni. You buat marketing directly ke tekak dia terus. Dapat? Okay, now dah rasakan, tu kat meja depan tu lah yang I jual. Nanti keluar make sure bawa beli sekali Ni bukan door gift ini beli cakap dengan dia. Alright. Ini strategi perasmian, produk launching apa yang saya bagi pada Puan Hati ni. Alright. Boleh? Boleh. Tapi ramailah tak guna pakai. So now you dah tahu strategi ni, please use very well. Boleh? Boleh. Right, fantastic. Siapa yang belajar banyak sangat benda malam ni? Say hi. Hai. Seorang je. Buat PM Puan Yati je lah. Alright. Anyway, thank you so much kepada you guys yang ada pada sesi malam ni. Kita bagi tepukan kepada diri you guys dahulu. Okay, macam ni lah kita nak. Alright. So please switch on your camera. Rotate your video, rotate macam ni, landscape. Jangan portrait, landscape. Okay, saya nak ambil gambar anda. Okay, Puan Farhana, Puan Intan, Puan Adura, feel free to switch on your video. Kita akan ambil gambar. Okay, please get ready. Saya ambil gambar saya dulu. 1, 2, 3. Okay, satu lagi. 1, 2, 3. Okay, so thank you so much. Oh, sorry. Alamak, saya lupa nak ambil gambar dengan founders. Okay, kejap pin. Okay, Puan Aida, 1, 2, 3. Ya. Puan Aida 1, Puan Aida 2, dia lagging Puan Aida. Okay. Itulah same thing happening again macam last week. Macam nak habis je problem. Alright, tak apa. Senyum Puan Aida. 1, 2, 3. Alright, ladies, thank you so much yang hadir pada sesi malam ni. I wish you guys, the most important part, I nak recap the most important part adalah you kena tahu apa yang you nak, you kena faham apa yang you nak. Dua benda yang buatkan you faham. People oriented, result oriented. The lady yang jual jamu tu I cakap apa you kena tahu berapa income yang you nak dan you kena tahu income ni untuk siapa. Itulah coach, I nak dapat 20,000 gaji sebulan sebab I nak dapatkan seorang orang gaji untuk uruskan my parents. My parents tinggal berdua je dah tua. So I nak ada orang gaji yang I bayar boleh jaga mereka kat sana. Alright. Ingat ayat tu setiap kali you nak tidur dan bangun tidur, yang elakkan you untuk malas. So leaders, usahawan semua, please figure out apa yang you nak sebenarnya. Boleh? Boleh. Baik. Terima kasih dan selamat. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Puan Linda ada kat sini lagi ke? Oh, Puan Linda terkeluar. Ada soalan Puan Linda tadi. Saya tak Ada. Oh, sorry ada. Okay. Puan Linda, if dah bagi hadiah, I dah bagi rasa tapi tak jalan juga, macam mana, apa lagi nak try? Okay. Marketing, kadang-kadang dia tak jalan sekali. Dia kena jalan banyak kali. Alright. Kadang-kadang memang bukan tekak dia. Tekak dia memang tekak orang Jawa contoh. Memang tak makan makanan western ni. Alright. But it's okay. Sebab you punya target apa tahu? Kalau you cuba jual kat dia dan dia tak beli, jual kepada kenalan dia. Okay. You dah bawa dah you punya kawan-kawan semua dan dia memang tak minat and anak-anak dia okay untuk makanan dia dan dia tak kisah. Babe, you ada kenal tak? Maybe you punya office mate ke yang baru bersalin, kenalkan ada kat I. You jual melalui dia, bukan jual kepada dia. Dapat?
Sama juga game dekat social media. Ini untunglah you guys yang stay, right? Kadang-kadang kat social media kita teruja nak jual kepada semua friend list kita. No. Di social media, you jual melalui friend list you. Bila cerita melalui, ada dua keadaan. Satu, andai kata dia berminat dan dia jadi agent, you jual melalui dia. Itu pertama. Nombor dua, kalau dia ni somebody, ada title, dia ni memang ada position yang terbaik, jual melalui dia. Ji, Haji dekat you manager kan kat sini, Ji. You bagilah hadiah kepada staff you yang perform very well every month. Bagi hadiah otak ni Italian Express. Baru RM52 Ji. Haji tambah RM60 lah. Bagi saya RM60, saya packingkan cantik-cantik. Saya hantar depan pintu bilik Haji. Depan pintu bilik terus dia bagi. Alright? So you sebenarnya menjual value. You tak jual produk. Alright? Tolong kurangkan dan jangan fikir, I nak jual pasta lah. Macam mana nak jual pasta? Tak, you tak jual pasta. You jual value. You jual kemudahan. You jual kesukaan. Faham tak? You tak pernah jual produk. Kalau yang tak tahu nilai kan, pasta Italian Express kan daripada sayur kan. Kan sayur kan mahal kan. Tapi kalau pasta Italian Express ni dah siap dah, tinggal nak rebus je, tapi orang tak nampak dia punya value tu. Macam mana? Sebab you tak gambarkan. Faham tak? Alright, macam ni, simple je. Babe, kau makan Maggi lagi ke? Kau ni makan Maggi sampai bila? Kau daripada muda sampai tua kau dah berkedut-kedut kulit kau makan Maggi. Makanlah benda-benda sihat sikit. 2 minit je rebus. Cara penyampaian you, the way you deliver. Dapat Puan Linda? Okay. Kenapa ke rebus? Tak lama kan? Sama macam Maggi kan? Betul? See? Dapat? Macam kelebihan pada you guys yang stay lewat sikit malam ni. Alright? So, ada apa-apa soalan mungkin saya boleh bantu lagi? Puan Saadah ke, Puan Sakina, Puan Umi, Puan Fitri, Puan Nadia, Puan Suhada, ada soalan nak tanya? I okay. Tak masalah. Inilah waktu dia. Kan you guys ada dapat jumpa I pun. Ada soalan? Puan Sakina. Puan Sakina dah tukar dah suit PPE dia. Alright. Ada soalan? Kalau tak ada, kita tamatkan sesi malam ni. Okay semua? Sure? Puan Suhada tu macam banyak janggut dia tu. Dia belai tu. Soalan Puan, sampai jatuh telefon. Ada soalan Puan? Aku nak tanya nanti kan insyaAllah akan launch produk baru kan. So macam mana kita nak attract customer-customer lama tu untuk cuba produk baru? Okay, good question. Okay. Produk baru tu produk apa Puan? Yang kurma tu kan? Yes. Okay. So, you cakap simple je. Babe, kau dah makan yang veggie, so why not kau makan makanan yang sunnah sikit? Pasta juga tapi dia ada makanan sunnah. So at least kau makan kenyang, kau dapat pahala. Mana ada makanan yang kenyang dapat pahala? Bila tak ada lah kot. Tapi you memudahkan proses dia dapat pahala. You jual pahala. Boleh tak macam tu? You jual pahala. You jual value. Tapi value orang tu dapat pahala. Okay? Kau nak tak aku tengah jual something ni tapi it's good for you. Aku tengah jual pahala. Uish, dia macam kau ni bidadari mana ni tiba-tiba. Alright? I jual pasta yang ada kurma. 1, sihat. Nombor 2, sambil dapat pahala. Alright? Atau I suka macam ni tau. Kalau I jadi penjual macam you guys, I nak you guys faham semua usahawan adalah salesperson. Bila you stop selling, you are not entrepreneur. Alright? Ada orang bila dah sampai satu level, ini bukan kerja aku lagi dah nak menjual. No. Bila you are businessman, you are selling something. Maybe bila you dah C-suite, sudah level CEO, CFO, CMO and so on, you tak jual produk. You jual company. You jual credibility. You jual brand. But yet you still selling. Cuma bukan produk. Sama juga dengan salesperson. You are not selling product. You are selling values. You are selling facilities. Alright? Facilities apa? Babe. Nah, dua benda ni babe.
Alright, untuk you pergi camping. Simple. At least you punya lunch settle. Then dinner ambil pula benda ni. Settle dinner. You jual facilities. Cuma tak jual periuk lah. Arang tak jual, lighter tak jual, you jual benda ni je. Alright, dapat? Dapat. Coach, terima kasih. Sama-sama. I tak suka jual produk. Sebab jual produk membuatkan you heartbroken. Alright, orang beli produk you. Tapi first time saja. Second time, nanti kot. It's okay. Jangan jual produk. Jual value. Babe, itu hari kau makan kan? Suka tak? Suka lah. But no worries. Aku tak jawab kau. Aku nak kau beli, bagi hadiah dekat kau punya in-law. Sebab itu hari kau cakap kau punya adik ipar nak bersalin kan? Bagilah hadiah. Masih bagi baju baby je. Bosan lah. You tengah suggest kepada dia. Alright? Dapat? Dapat. Fantastic. You guys ni memang jenis tidur lambat Tapi okey ke korang kalau stay macam ni, lewat-lewat sikit? Anak dah tidur. Dah nak tidur. Tapi you guys okey kat rumah, kat office lagi. Okay. So, this is something lah. I nak share satu story. Boleh? Boleh. Alright, but hopefully this story akan naikkan semangat you. I've been offered by a few companies. Okay, sebelum tu saya nak tamatkan sesi recording ni sebab ni rahsia kerajaan Uganda. Okay, terima kasih yang menonton. Yang nak recap balik video ni boleh tengok balik video ni. Assalamualaikum. Yang stay saya kongsikan story ni. Bye.